Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhdah wa ni'matul musdah wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada malam ni dapat sebentar tadi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita duduk seketika untuk mengisi ruang waktu yang ada ni untuk kita dengarkan sedikit tazkirah, yang mana insya-Allah pengisian pada malam ni sebagai menggantikan tempat Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ni Rosdi yang ada musyaqqah sikit malam ni. Jadi untuk malam ni kita bacakan dan kaji hadis yang ke-19 daripada hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang mana saya yakin jemaah masjid Gontok Nasi ni mesti khatam laka dah hadis 40 ni. Cuma anggaplah malam ni sebagai pengulangan saja. Kita ulang kembali hadis yang dah kita baca. Hadis yang ke-19 iaitu yang bertajuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan sahih. Daripada Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, suatu hari aku berada ataupun menunggang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu baginda berkata, ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu ni beberapa kalimah. Peliharalah Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Peliharalah Allah Ta'ala, nescaya kamu akan mendapati dia berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam bahagian yang pertama hadis ni, bila mana Nabi menyebut ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Jadi maksud memelihara Allah Ta'ala di sini bukanlah bermaksud kita menjaga Allah Ta'ala sama macam kita jaga anak kita, sama macam kita jaga isteri kita. Tetapi yang dimaksudkan dengan ihfazillaha di sini, jagalah Allah Ta'ala di sini bermaksud kita memelihara syariat Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala, tuan-tuan, dia tidak memerlukan kepada kita, dia tidak berhajat sedikit pun kepada kita. Dia tak berhajat kepada kita untuk memelihara dia. Bahkan dialah yang mengatur segala perjalanan hidup kita. Dia yang menjaga kita. Maka yang dimaksudkan dengan memelihara syariat di sini, dimaksudkan dengan memelihara Allah Ta'ala di sini ialah kita dituntut, Nabi meminta supaya kita memelihara syariat Allah Ta'ala. Maka adakah bermaksud Allah Ta'ala memerlukan juga untuk kita memelihara syariat dia? Tak juga. Allah Ta'ala tak berhajat sedikit pun untuk kita memelihara syariat dia. Kerana walau tanpa kita menjaga syariat dia pun, syariat dia tidak akan tergugat walau sedikit pun. Bahkan kerajaan dia tak akan tergugat kalau seluruh makhluk engkar kepada dia. Ataupun kita katakan seluruh manusia ni engkar belaka kepada Allah Ta'ala. Tak akan tergugat walau sedikit pun. Kerajaan Allah Ta'ala tak akan tergugat walau sebesar zarah pun. Bahkan
sebenarnya yang dimaksudkan, yang diharapkan daripada bila mana Nabi menyuruh kita memelihara syariat Allah Ta'ala ni, bukan bermaksud Allah Ta'ala perlukan kita. Bukan Allah Ta'ala perlukan kita untuk memelihara dia ataupun memelihara syariat dia. Tetapi yang dimaksudkan ataupun yang nak dikehendaki daripada memelihara syariat Allah Ta'ala ni ialah hasil dia, iaitu yahfazka. Iaitulah bila mana kita memelihara syariat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memelihara kita. Sebab kita kena ingat, kita dan seluruh seisi dunia ni tuan-tuan, tidak ada nilai, tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala, melainkan hanya sebesar sebelah sayap seekor nyamuk. Kita tuan-tuan dunia yang kita kejar pagi petang siang malam, ada orang siapa dah ingat nak mari sejid surau, nak pergi tempat lain boleh, nak pergi makan gula ke mamam boleh, nak pergi rumah saudara mara dia di negeri-negeri lain boleh, hatta nak pergi keluar negara pun boleh. Tapi masjid ataupun surau bila rumah tak boleh siapa. Maka ada orang disibuk mencari dunia pagi petang siang malam, kerja, sehingga seakan-akan dia tidak akan bertemu dengan kematian. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita anggap banyak skamer hok bijak atas dunia, tuan-tuan, skamer yang paling bijak ialah dunia itu sendiri. Kita mendengar beratus kematian dalam setahun, tapi kita gitu juga. Maksudnya sebahagian di kalangan kita lah. Kita tetap tak pedulikan dengan ibadat kita, kita tetap tak pedulikan dengan kematian kita, seakan-akan kita tak akan bertemu dengan kematian. Sedangkan dunia yang kita kejar pagi petang siang malam ni tuan-tuan, nilai di sisi Allah Ta'ala tak lebih daripada sebelah sayap seekor nyamuk. Betapa tak berharganya dunia ni di sisi Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan, kalau orang nak beri seguni nyamuk, kita nak tak? Bukan sebelah sayap, seguni nyamuk orang nak bagi, nak tak? Tak boh kita, tak ada faedah nyamuk, bagi kita lah. Bukan kata nyamuk ni penciptaan dia sia-sia, tapi maknanya bagi kita, tidak ada erti nyamuk bagi kita. Tapi begitulah dunia. Dunia ni tuan-tuan, di sisi Allah Ta'ala tak ada nilai pun. Dah kenapa Allah Ta'ala suruh ataupun Nabi menyuruh kita memelihara syariat Allah Ta'ala? Kerana kita nakkan hasil dia, iaitulah yahfazka, iaitu bila mana kita memelihara syariat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memelihara kita. Dan kita kena tahu bahawa tidak ada pemeliharaan yang lebih baik dalam dunia ni dan juga di akhirat, melainkan pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Dan apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah dengan Allah Ta'ala. Dan apabila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan dengan Allah Ta'ala. Wa'alam annal ummata, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya umat ini, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau seluruh umat ni berkumpul untuk nak memberi kepada kamu suatu manfaat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, nescaya seluruh umat manusia ni tak akan mampu memberi manfaat walau sedikit pun kepada kamu, melainkan kalau berlaku juga qad katabahu Allahu laka, benda tu memang yang Allah Ta'ala dah tentukan, dah tuliskan akan berlaku kepada kamu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan kalau seluruh umat manusia ni berkumpul untuk nak memudaratkan kepada kamu walau dengan satu kemudaratan sahaja, bukan banyak, seluruh umat manusia ni tuan-tuan, satu dunia berkumpul, katakanlah satu dunia berkumpul nak melukakan sikit kulit kita, tak, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, nescaya mereka takkan sekali-kali mampu untuk memudaratkan kamu walau sedikit pun, melainkan kalau berlaku juga qad katabahu Allahu alaik, benda tu memang Allah Ta'ala telah tentukan memang akan berlaku. Maknanya tuan-tuan, makhluk dia tak boleh memberi bekas kepada kita, makhluk ni dia tak boleh memberi kesan kepada kita walau sedikit pun, sama ada nak memberi manfaat ataupun mudarat, melainkan benda tu kalau berlaku, benda tu sebenarnya apa yang telah Allah Ta'ala izinkan berlaku pada kita. Kalau Allah Ta'ala tak izin, kalau Allah Ta'ala tak benarkan benda tu berlaku, benda tu tak akan berlaku sekali-kali. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah kering telah terangkat pena dan telah kering segala lembaran. Maksudnya segala benda yang berlaku adalah telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk berlaku. Dan dalam hadis yang sama tapi riwayat selain daripada Imam Tirmizi disebut, ihfazillah tajiduhu amamak, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Peliharalah Allah Ta'ala, nescaya kamu akan mendapati Allah Ta'ala berada di hadapan kamu. Maksudnya bila kita memelihara syariat Allah Ta'ala ni tuan-tuan,
Bukanlah bermaksud kita akan nampak Allah Ta'ala tu depan kita. Cuma segala benda yang berlaku dalam hidup kita ni akan rasa mudah. Walaupun kita ditimpa dengan pelbagai masalah dan ujian, kita tetap boleh hadapi sebab kita yakin, kita berasa kita sentiasa mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Ta'ala di waktu senang, maka nescaya Allah Ta'ala akan mengenali kamu di waktu susah. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah bahawa sesungguhnya apa yang tidak ditakdirkan kena kepada kamu, lam yakun liyusibaka, tidak akan sekali-kali menimpa kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa-apa yang menimpa kamu tidak tersalah kena kepada kamu. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi beritahu, tak, benda yang tak ditakdirkan kena pada kita takkan kena. Dan benda yang berlaku pada kita tu bukan salah kena, bukan nak salah kena, memang ditakdirkan kena kepada kita. Tak, bukan ke biasa kadang-kadang kalau kita pernah tak, kalau kita hadapi satu situasi tak, kita di jalan raya, tak, kita di jalan raya, kita bawa kereta, tiba-tiba ada kereta depan kita aksiden. Kalau kita tak jaga molek masa tu, nyaris kita pun kena jaga, kita kena juga, tapi tak kena ke kita. Mana tuan-tuan? Sebab memang Allah Ta'ala takdirkan aksiden tu berlaku, tapi tak ditakdirkan kita terlibat sama, walaupun rapat dengan kita. Dan kita pun banyak tengok peristiwa yang sedemikian. Saya bagi contoh satu lagi ialah, saya teringat dulu bila mana pernah surau seperti rendang dekat Tok Jembar, mitok saya kuliah. Saya duduk dekat alik-alik Gua Madok tu, jadi dekatlah dengan kawasan tu. Jadi ni selingan sikit lah untuk nak memahami maksud hadis ni. Jadi salah seorang yang JK surau tu kawan sekolah, zaman sekolah dulu dekat sekolah komplek Gua Madok. Jadi sudah kuliah tu, jadi kawan saya ni tuan-tuan, dia mitok, dia ajak lah kita ni pergi kedai lah, pergi minum-minum gitulah kedai tu. Jadi tuan-tuan, saya ni sebenarnya bukan jenis orang bakal kedai. Saya dok jenis pergi lepok kedai, minum kedai orang ni dok lah. Bukan sombong, dok memang jenis gitu. Memang jenis dok diajar gitu. Tapi bila dah saing-saing ajak ni, kawan pula zaman sekolah dulu. Jadi kita pun bimbang juga, takut kayak gini kan dia ingat kita sombong pula. Metang ustaz le ni pak tak bersaing tu. Kita bimbang juga. Dan masalah pula tepat dia ajak tu. Saya ni kalau boleh pergi makan kedai ni memang lah. Kalau pergi beli kedai pun beli buku balik, makan di rumah. Jadi hatta kalau hari kerja pun saya jarang pergi makan kedai. Saya pergi beli kedai balik makan jebak. Tu pattern saya lah, bukan jenis makan kedai lah. Dan masalah tepat hok dia ajak tu. Tepat hok dia ajak tu kambing Guangzhou. Jadi nak pergi malah, dok pergi kambing. Rugi pula kalau dok pergi. Dok. Perlu-perlu orang nak belanja lah, orang nak belanja. Cuma bila jumpa dipendekkan lah. Tu saja je selingan. Cuma nak cerita bila dah jumpa kawan lama ni tuan-tuan, kita banyaklah cerita pasal kawan-kawan zaman sekolah dulu apa semua. Jadi ada yang dah berjaya, ada yang jadi doktor, ada yang jadi tu macam-macam lah. Dan dok kurang juga ada yang dah meninggal. Cuma ada satu yang menarik, bukan menarik guana. Bila mana ada salah seorang yang meninggal di kalangan kami tu, meninggal mana lepas habis SPM. Sebab saya lepas saya habis PMR sekolah tu, saya pergi ke Semuzah Batu Buruk. Saya sambung alih dengan Sanawi sana. Jadi Ustaz ni Rosdi ni sebenarnya dia senior saya. Cuma saya tak dan jumpa dia masa semazah, saya jumpa dia masa dekat Mesir dulu. Jadi bila kita dah masuk semazah tu, kita jadi terputus hubungan dengan kawan. Cuma dia ceritalah ada seorang sahabat saya tu, saya tak berapa ingat dia tu. Cuma dia cerita lepas SPM mati pula sebab kena santau. Jadi pelik lah. Biasa orang kena santau ni orang nega, orang nak nikah, orang cinta, orang ni orang kena santau. Ni habis SPM kena santau apa hal? Dok. Jadi bila saya tanya dah pasal apa yang jadi kena santau tu? Siapa meninggal? Jadi dia ceritalah. Asalnya dia kata santau tu nak dihantar ke orang lain. Tapi dok tahulah jin tu pening ke guana, mabuk ke guana, jadi hantar ke dia. Jadi salah kena ke dia lah. Jadi orang nak dihantar santau tu tak kena. Jadi saya kata sebenarnya benda tu bukan nak salah kena, memang Allah Ta'ala takdir kena kepada dia. Jadi sebagaimana dalam hadis hendak,
annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, benda yang tak ditakdirkan kena kepada kamu takkan sekali-kali kena kepada kamu. Jadi orang yang nak dituju santau tu Allah Ta'ala tak takdirkan kena santau tu ke dia, jadi tak kena lah, walaupun dia memang yang nak dituju. Dan wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan benda yang menimpa kamu bukan tersalah kena. Jadi sahabat saya tu hok kena santau tu, jadi yang dikatakan tersalah kena santau tu pada ilmu kita lah, pada ilmu kita manusia, maka jin tu salah satu lah. Tapi pada ilmu Allah Ta'ala benda tu bukan tersilap. Jadi memang Allah Ta'ala nak takdirkan benda tu berlaku pada dia. Jadi benda tu tak salah kena, memang nak jadi kena ke dia. Jadi kadang-kadang timbul persoalan, dah buat apa siapa kena ke dia, nyanya ke dia, kita tak tahu tuan-tuan. Seseorang bila mana ditimpa musibah, tak semestinya benda tu adalah suatu malapetaka bagi dia. Kadang-kadang tuan-tuan, mungkin kalau kita fikir dari satu sudut yang lain, kalau sahabat saya tu meninggal dalam usia yang muda, mungkin dalam usia yang dia tak sempat nak buat dosa-dosa besar, mungkin dia tak sempat nak makan rasuah, tak sempat nak menipu orang, nak mencuri, nak tipu duit orang. Jadi barangkali santau kena kepada dia tu menjadi kafarah pada dosa-dosa dia sebelum dia mati. Barangkali dia balik pada Allah Ta'ala dalam keadaan suci, bersih, tanpa ada dosa. Dan kita usia sampai ni pun jangan sedap ngak, kita tak tahu lagi antara dosa dengan pahala kita mana lagi banyak. Kita lebih kenal dengan diri kita. Tapi ala kulli hal, kita orang beriman kena percaya dan yakin bahawa setiap apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita semuanya baik berlaku. Baik orang mati awal ke, baik yang mati lewat ke. Orang yang mati awal mungkin dia tak sempat nak buat dosa banyak. Orang yang usia panjang, mati lambat apa semua, mungkin kerana Allah Ta'ala nak beri peluang kepada dia untuk melakukan banyak amal ketaatan. Jadi semuanya ada keberuntungan. Cuma dia kembali kepada kita bagaimana cara kita melihat perkara itu semua. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah sesungguhnya kemenangan itu beserta kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan itu tiba selepas kesusahan, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu adanya kesenangan. Baik, jadi kita masuk kepada syarah hadis lah. Jadi yang pertama daripada hadis yang kita bacakan tadi, maka kita dapat beberapa faedah. Yang pertama ialah wajib bagi kita umat Islam ni untuk mentaati perintah Allah Ta'ala, sama ada yang wajib secara fardi iaitu bersendirian, ataupun yang bersifat jemaah. Antaranya ialah ibadat solat. Jadi maksudnya tuan-tuan, bila mana kita melaksanakan ibadat kepada Allah Ta'ala, yang pertama kita kena sedar ibadat ni wajib dibuat sama ada di hadapan orang ataupun di belakang orang. Sebab tempat ataupun taklukan bila mana kita melakukan ibadat ni bukan kerana pandangan manusia, tapi kerana Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala maha melihat, sama ada kita di hadapan orang ataupun di belakang orang, Allah Ta'ala sentiasa melihat dan sentiasa mengetahui perbuatan kita. Jadi sebagaimana kita melaksanakan solat, kadang-kadang ada orang bila mana dia solat depan orang bagus, tapi belakang orang culah. Kadang-kadang semayang, kadang kalau depan orang semayang zuhur, semayang maghrib mungkin sampai 10 minit, 8 minit. Tapi kalau semayang belakang orang, seminit setengah siap semayang zuhur. Seminit setengah siap dah semayang. Laju pada Maggi danggot 2 minit. Kalau letak telur 2 minit setengah. Tapi kita semayang laju pada Maggi. Jadi makna tuan-tuan, kita seakan-akan mendiskriminasikan situasi kita di hadapan manusia dengan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kita menganggap bila kita solat berjemaah, maka di situ pandangan manusia, di belakang orang maka manusia tak melihat. Maka jangan demikian. Maka jangan kita lakukan sedemikian. Kita kena ingat, dia salah satu martabat yang wajib kita orang Islam kena kejar ialah martabat ihsan. Ihsan ni sebagaimana yang disebut dalam hadis, awal-awal hadis 40 ni, iaitu dalam hadis Jibril. Bila mana Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, ma huwal ihsan? Maka Nabi menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah keadaan bila mana kamu beribadat seakan-akan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beribadat kepada Allah seakan-akan kamu nampak Allah Ta'ala di hadapan kamu. Mana tak kira kita di belakang orang ke, kita di depan orang ke, kita tak pedulikan benda itu semua. Tapi bila kita melaksanakan ibadat, kita merasakan seakan-akan Allah Ta'ala, kita nampak Allah Ta'ala di hadapan. Fa in lam takun tarahu, sekalipun kamu tidak dapat melihat Allah Ta'ala, fa innahu yara, kamu tahu bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi
Kerana itulah bila mana kita melaksanakan ibadat, maka kita wajib mentaati segala perintah Allah Ta'ala. Solat salah satunya lah, tapi bukan solat sahaja, semua benda yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wajib kita kena laksanakan semampu yang mungkin. Kalau tak mampu, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan kita. Yang kedua, Rasulullah menyebut dengan kalimah ghulam kerana usia Ibnu Abbas masih kecil. Kemudian baginda menyebut untuk mengajar beberapa kalimah bertujuan untuk memberi peringatan. Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, Rasulullah SAW melihat beliau layak untuk menerima wasiat sekalipun masih kecil. Itulah hebat dan mulianya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi Nabi dalam hadis ni dia menggunakan kalimah ghulam. Jadi tuan-tuan, dia dalam bahasa Arab dia ada beberapa kalimah untuk menggambarkan usia. Ada usia as-sabi, iaitu kanak-kanak. Kemudian ada usia al-fata, kemudian usia ghulam. Jadi ni peringkat-peringkat dia. Jadi Abdullah bin Abbas, perawi hadis ni, dia merupakan sepupu Nabi SAW. Tapi walaupun dia sepupu Nabi, tuan-tuan, beza jarak usia dia dengan Nabi SAW ialah 50 tahun. Ni dah macam sepupu dah, macam tok dengan cucu dah. Tapi gitu beza jarak dia. Sebab diriwayatkan Abdullah bin Abbas ni dia lahir pada tahun ke-10 kenabian, iaitu 10 tahun setelah Nabi dilantik menjadi Rasul. Nabi dilantik menjadi Rasul usia 40 tahun. Kemudian 10 tahun selepas Nabi menjadi Rasul dan selepas 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, barulah Abdullah ibn Abbas ni dilahirkan. Al-Abbas ni dia pak saudara Nabi. Dia pak saudara ni, dia adik-beradik lah dengan ayah Nabi. Adik-beradik dengan Abu Talib, adik-beradik dengan Abu Lahab. Tu adik-beradik dia. Jadi bila Nabi hijrah ke Madinah pula, pada tahun ke-13 kenabian, maka Ibnu Abbas masa tu baru umur 3 tahun. Baru 3 tahun. Jadi orang tu jalan kedek-kedek lagi lah. Baru usia 3 tahun. Jadi diriwayatkan ketika mana hadis yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni berlaku dah. Ibnu Abbas dia usia dia kanak-kanak lagi masa tu. Dia masih lagi di usia kita katakan paling kurang usia dia al-fata. Fata ni dia lebih kurang umur dalam 6-7 tahun gitulah. Dan diriwayatkan ketika mana Nabi SAW wafat, dia baru masuk usia balik. Jadi ghulam ni tuan-tuan, ghulam ni usia balik. Ghulam ni usia kalau kita kata budak-budak, kalau budak lelaki lah, dia baru nak tumbuh janggut, tumbuh misal, baru nak tumbuh. Ni budak-budak baru nak balik. Jadi tuan-tuan, dia usia fata tapi Nabi panggil ghulam. Pasal apa? Ni nak cerita bagaimana cara dan kaedah Nabi bila mana dia berinteraksi dengan sahabat. Kalau kita kaji dalam banyak hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati Nabi ni dia kaya dengan kaedah bercakap. Di antaranya bila mana digunakan kalimah ghulam kepada Ibnu Abbas. Baik. Kenapa digunakan panggilan yang lebih tua daripada usia sebenar dia? Baik. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia ada satu benda yang disebut sebagai tafa'ul. Tafa'ul ialah kita memanggil gelarang seseorang dengan panggilan yang lebih tua daripada usia sebenar dia, tapi dengan ada maksud, iaitu maksud mendoakan dia. Contoh kadang-kadang ada juga kalau kita gurau dengan budak-budak kita panggil, katakanlah budak tu nama Luqman, kita panggil Pak Man, mari sini jap. Kita panggil Pak Man, padahal budak tu nikah budak lagi. Balik budak lagi. Budak baru je satu, kita panggil Pak Man tu. Padahal dia budak lagi. Jadi kita mungkin dalam situasi masyarakat kita menganggap benda tu sebagai berbasa-basi ataupun gurauan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, benda ni disebut sebagai tafa'ul, yang mana tafa'ul ni dia ada maksud faedah mendoakan. Maksud mendoakan tu benda, maksudnya tuan-tuan, seseorang dia memanggil seseorang dengan gelarang yang lebih tua dengan harapan ataupun ada maksud doa di situ, dia mendoakan supaya orang tersebut sempat sampai umur disebut tu. Jadi kalau macam kita umpamanya lah, kalau kita panggil budak-budak nama Pok Man, kalau kata Pok Cik ni usia lebih kurang 40 tahun maka mudah-mudahan dia sempat sampai usia dia ke 40 tahun. Kita tak tahu lagi dia sedang ke 40, toh umur 19 mati atas mutu dah, kita tak tahu. Tapi maknanya doa, kita mendoakan dia ada sampai usia dia ke tahap tu. Jadi Nabi dia panggil Abdullah bin Abbas ni dengan panggilan ghulam, walaupun usia baru fata, tapi panggil ghulam. Sebab yang pertama faedah mendoakan, yang kedua kerana Nabi nak menarik perhatian dia untuk mendengarkan wasiat Nabi pada ketika tu. Jadi tuan-tuan, tu maksud tafa'ul. Cuma kalau kita orang lelaki
kita tak ada masalah kalau guna panggilan lebih tua ni. Tapi kalau orang puan jangan. Orang puan jangan. Kalau orang puan tuan-tuan panggil, dia memang mokcik dah, tapi kalau panggil mokcik kok lalu tepi kedai, dia nak masuk kedai dak. Budak-budak puang hok jaga kedai dak reti dak panggil mokcik, main masuk beli mokcik. Kawan tu memang nak beli dak jadi tu. Panggil mokcik ngak dak. Kalau panggil kak, walaupun tak beli, dia jadi beli kedai tu. Jadi orang puan tak apalah, dia perangai gitu sikit. Tapi tak apalah, dah nak kata guna pesen dia. Tapi maknanya tu maksud tafaul tu lah. Dah. Tapi kalau orang puan tengok, kalau panggil dia, walaupun dia mokcik keduk 1000 dah, tapi panggil kak, tengok sesat 1000 anak kedai tu. Dah. Dia pattern dia gitu. Jadi Nabi ni memberi wasiat. Dah. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut baginda menyampaikan ataupun memberi wasiat, meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada Ibnu Abbas. Ini menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas. Tuan-tuan, kalau kita perhatikan, wasiat meyakini Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan wasiat kecil. Tuan-tuan, kita nak cerita kepada budak umur 6-7 tahun supaya yakin kepada Allah Taala. Kita nak kenalkan dia dengan Allah Taala pun satu benda. Allah Taala pun dia tak kenal. Tak usah kata budak-budak, hok tua pun ramai mana tak kenal lagi Allah Taala. Tak. Tiba-tiba budak sebesar ni nak diberitahu wasiat tentang meyakini Allah Ta'ala. Sedangkan di sisi Nabi SAW masih ramai lagi sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih alim, yang lebih banyak kata kelebihan mereka untuk menerima wasiat ni. Tapi tuan-tuan tengok, siapa hok Nabi beri wasiat supaya meyakini Allah Ta'ala ni? Abdullah bin Abbas, yang masih di usia kanak-kanak pada ketika itu. Menunjukkan tuan-tuan, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut hadis ni menerangkan tentang kelebihan Abdullah bin Abbas. Sebab dia ni memang yang pertama tuan-tuan, kelebihan dia ialah kerana Nabi sendiri mendoakan dia. Dalam satu doa yang popular, yang saya rasa kita semua pun tahu doa ni, iaitulah ketika mana Abdullah bin Abbas ni masih usia kecil, Nabi mendoakan dia dengan doa Allah mafaqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia ni pengetahuan agama, berikan kefahaman agama kepada dia, dan juga ajarkan kepada dia takwilan-takwilan Al-Quran. Jadi tuan-tuan, kerana itulah Abdullah bin Abbas ni hasil berkat doa Nabi ni, maka dia menjadi seorang yang cerdik dan menjadi seorang yang fuqaha, antara fuqaha di kalangan para sahabat. Bahkan tak kurang sahabat-sahabat yang senior juga merujuk pada dia. Antaranya Abdullah bin antaranya Sayyidina Umar sendiri. Sayyidina Umar banyak mengkedepankan Abdullah bin Abbas ni dalam banyak mesyuarat dia dengan sahabat-sahabat yang lebih alim, yang lebih senior. Sebab apa? Hasil berkat doa Nabi pada dia. Dan kerana itulah Abdullah bin Abbas ni juga dia sempat berguru dengan Zaid bin Sabit dan Ubay bin Ka'ab dengan tentang Al-Quran. Sehingga tuan-tuan, hasil daripada berkat doa Nabi ni dia menjadi orang yang paling alim dengan Al-Quran. Sebab tu salah satu gelaran Abdullah bin Abbas ni ialah tarjuman Al-Quran, iaitu orang yang paling tahu tentang Al-Quran. Sebab tu ada satu tafsir, Abdullah bin Abbas ni dia orang yang paling alim, paling tahu dengan setiap ayat-ayat Al-Quran, latar belakang ayat-ayat Al-Quran ni. Sebab tu dia ada satu tafsir yang ulama susun. Tafsir ni bukan Ibnu Abbas yang buat, tapi tafsir ni dia mengumpulkan pandangan-pandangan Ibnu Abbas terhadap ayat Al-Quran dan dinamakan dengan Tanwirul Miqbas fi tafsir Ibn Abbas. Jadi tafsir ni dia memuatkan pandangan-pandangan Ibn Abbas, dan tafsir ni juga tuan-tuan, dia menjadi indikator ataupun kita katakan sebagai kayu ukur kepada mana-mana ulama tafsir yang nak ada tafsir dia sendiri. Siapa yang nak mengarang kitab tafsir dia sendiri, dia wajib tafsiran dia berpandukan dengan tafsir ni, tafsir Ibn Abbas ni, supaya kefahaman yang lahir daripada dia tak terpesong. Sebab Abdullah bin Abbas orang yang paling alim dengan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, di antara faedah yang kita dapat ialah kita kena banyak mendoakan budak-budak ni. Kalau ada orang alim yang sampai tempat kita semua, maka kita bawa anak ataupun cucu kita pergi jumpa dengan orang alim ni, minta mereka doakan. Mudah-mudahan berkat kerana mereka ni pewaris Nabi, lalu keberkatan doa Nabi mengalir kepada anak dan cucu kita. Dan kita juga tuan-tuan, selaku orang yang juga ada kelebihan, orang tua ni tuan-tuan, dia ada kelebihan dia, maka afdal untuk kita mengamalkan doa ni, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil ni. Doa ni mudah je.
Kalau budak lelaki mari ke kita, maka kita baca doa ni dak. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau budak puang, tukar hu tu kepada ha je. Allahumma faqiha fid din wa 'allimha ta'wil. Jadi mudah-mudahan dengan keberkatan doa Nabi ni dak, maka budak-budak ni dia mendapat kebaikan. Dak. Beri doa ni kepada mereka. Babalah ada wi coklatnya. Dak. Mari seorang wi coklat, mari seorang wi coklat, lalah rongok gigi budak tu. Dak. Pada wi coklat baik wi doa kepada dia, ada gak manfaat dia. Kemudian perkataan peliharalah Allah dengan maksud menjaga segala batasan dan syariahnya. Inilah juga pendapat Syekh Tahtawi, iaitulah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Soal lelaki yang soleh berusia melebihi 120 tahun tetapi mempunyai kekuatan dan kecergasan seperti usia 20 tahun. Bila ditanya, dijawabnya, aku memelihara syariat Allah Ta'ala sejak kecil, maka Allah Ta'ala memelihara aku sehingga aku tua. Baik. Jadi tuan-tuan, maksud memelihara syariat Allah, peliharalah Allah Ta'ala ni ialah seperti mana yang kita sebutkan tadi, iaitulah kita memelihara syariat Allah Ta'ala. Apa pula maksud memelihara syariat Allah Ta'ala? Baik, apa pula maksud memelihara syariat Allah Ta'ala? Memelihara syariat Allah Ta'ala ialah dengan cara kita melaksanakan segala perintah dia dan kita meninggalkan segala larangan dia. Tapi hak ni dia mengikut kemampuan kita lah. Tapi kita kena ada usaha kat arah tu. Memang tak semua perintah Allah Ta'ala ni mampu kita laksanakan sebaik mungkin. Ada juga kadang-kadang yang tak termampu dengan sebab kelemahan-kelemahan kita lah. Dan begitu juga larangan Allah Ta'ala. Kita wajib menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Yang mana-mana kita terjerumus dalam melakukannya, maka wajib kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu maksud kita memelihara syariat Allah Ta'ala ni. Jadi sebagaimana dalam kitab ni disebut, kisah berkenaan dengan ada seorang lelaki yang berusia 120 tahun. Ni nak cerita tuan-tuan, bagaimana kalau kita memelihara syariat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pula akan memelihara kita. Ihfazillaha yahfazka. Peliharalah Allah Ta'ala ataupun peliharalah syariat Allah Ta'ala, nescaya kamu akan mendapati Allah Ta'ala memelihara kamu. Maka Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Baik. Jadi tuan-tuan, bila mana ada seorang lelaki yang usia dia 120 tahun, tapi dia punya cergah buat ibadat macam usia 20 tahun. Jadi orang tanya, apa rahsia dia? Dok, sedangkan orang kalau tengok umur 20 tahun, 30 tahun, dok, gi gimnasium gagah, akap besi. Tapi kalau bangun subuh nak akap selimut punya berat. Berat selimut pada besi damba dia tu. Dok. Jadi apa rahsia dia boleh buat ibadat sedemikian rupa pada usia 120 tahun? Lalu Syekh ni dia menjawab, kerana dia kata pada masa tu, masa muda dia, daripada usia kanak-kanak sehinggalah dia remaja, sehingga dewasa, dia pelihara syariat Allah Ta'ala. Maka ketika mana di usia tua dia, Allah Ta'ala pelihara pula dia sehingga dia boleh melaksanakan ibadat sama macam masa usia muda dia. Dan tuan-tuan, suatu perkara yang menarik tuan-tuan. Seseorang bila mana dia memelihara syariat Allah Ta'ala, kadang-kadang bukan masa hayat dia sahaja Allah Ta'ala pelihara. Bahkan kadang-kadang sampai dia mati pun, selepas dia meninggal pun, Allah Ta'ala masih memelihara dia dan jasad dia dan juga keturunan dia. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan ingat dalam surah Kahfi. Dalam surah Kahfi tau, yang kita baca setiap hari Jumaat. Dalam surah Kahfi ada riwayat, pada akhir-akhir surah tu dia ada kisah pengembaraan Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dah, dia ada intro lah pasal apa dia jadi peristiwa tu. Cuma oleh kerana kekangan masa ni kita tak nak cerita lah. Cuma kita ambil syahid cerita ni, iaitulah bila mana Nabi Musa ni, bila mana dia dah bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam, maka dia nyatakan hasrat dia, iaitu nak belajar dengan Nabi Khadir alaihissalam. Cuma Nabi Khadir ni dia sebut, mu tak mampu nak belajar dengan aku sebab mu tak sabar. Sebagaimana dalam cerita dalam tu. Lalu Nabi Musa ni dia memberi jaminan. Dia Nabi Khadir sebut gitu sebab Nabi Musa ni dia bekeng lah. Dia antara nabi-nabi, dia ni antara bekeng. Dak bekeng mana sekali tumbuk pengawal Firaun mati tu kawan tu. Dak. Jadi Nabi Musa ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pasal apa doa tu ada? Doa tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Mawaqiful Anbiya yang dikarang oleh almarhum Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kitab ni dia menceritakan, dia menjawab segala taklikan pelik-pelik yang dibuat oleh musuh Islam terhadap ayat cerita-cerita dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang sebut, antaranya
pasal apa doa ni timbul? Doa ni kerana Nabi Musa ni dia dok fasih cakap. Dia dok fasih cakap. Antaranya disebabkan kerana dia pernah makan bara api masa budak-budak dulu. Dia cerita ni panjang, cuma saya ambil rekah-rekah je. Mungkin kalau ada ruang kesempatan yang lain kita akan cerita kisah ni. Dia cerita dia menarik. Tapi ulama berpendapat bukan sebab tu. Tapi Nabi Musa ni tuan-tuan, dia doa bukan sebab dia lidah dia dok fasih. Tuan-tuan, kalau orang ni dok fasih, Allah Taala tak akan lantik dia menjadi nabi. Nabi dan Rasul ni orang yang Allah Ta'ala lantik, orang yang ada kelayakan yang tinggi untuk menyampaikan risalah dakwah. Kalau cakap apa pelak, cakap dah betul, nak sampai dakwah mana? Tapi pasal apa doa ni ada? Sebabnya Nabi Musa ni dia ada satu benda. Kalau dia nak marah, dia jadi cakap laju. Dia biasa ada orang kalau dia semangat cakap, dia cakap laju, siapa tak faham. Jadi Nabi Musa dibimbang, takut kalau dengan dia cakap laju, orang ambil kesempatan untuk memanipulasikan benda yang dia cakap. Dia royak benda lain, tapi orang dia royak benda lain. Jadi Nabi Musa dia ada kebimbangan tu. Bukan sebab dia tak pasal cakap, tapi dia cakap kalau dan dia sepit dada. Sebab tu Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada aku. Dak. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatan, dan lepaskan kekangan di lidah. Lepaskan kekangan di lidah bukan maksud lidah dia pelak, lidah dia cakap, tapi itulah takut jadi laju cakap. Tu maksud dia. Jadi kerana tu doa tu ada. Jadi Nabi Musa ni pendek kata, Nabi Musa ni tuan-tuan dia ada satu kelemahan. Kalau dia cakap tu dia semangat, dia nak marah, dia jadi cakap laju. Dada dia jadi speak, rasa nak marah. Jadi kerana tu Nabi Khadir beri warning awal-awal. Mu ni tak sabar. Tapi Nabi Musa dia beri jaminan. Sehinggalah akhirnya kita pendekkan cerita dia lah. Cerita dia sebagaimana yang ada dalam surah Kahfi. Tuan-tuan boleh balik nanti baca balik, tengok balik cerita dia. Iaitulah bila mana dia yang pertama dia bocorkan perahu dak. Syarat dia jangan tanya. Tapi Nabi Musa ni bila berlaku sebenarnya dia tanya. Apa pergi bocor perahu dak. Kemudian pasal apa bunuh budak, dan akhir sekali ialah bila mana selepas Hukih bunuh budak ni dak. Maka Nabi Musa diberi jaminan. Lepas ni kalau dia tanya lagi benda Nabi Khadir buat, maka dia akan ataupun dipersoalkan, kira lah, kira dayah ikutlah Nabi Khadir. Sehinggalah bila mana dia lalu dekat sebuah kampung dak. Yang mana bila mana dia lalu dekat sebuah kampung ni, penduduk kampung tu tak mau beri makan minum ke dia. Jadi bila mana Nabi Musa dan Nabi Khadir ni minta diberi makanan dengan minuman, orang kampung tak mau layan dia. Nabi Musa ni nak marah dia orang bekeng dak. Tapi sebab jalan dengan Nabi Khadir ni dia jagalah adab dia. Sehinggalah bila mana dalam kampung tu bila jalan tu tiba-tiba sampai dekat sebuah rumah hok dinding dia runtuh. Lalu Nabi Khadir ni dak, bila tanpa ada siapa-siapa minta tolong apa semua, tiba-tiba dia pergi bina sendiri, dia bangunkan balik dinding rumah utuh tu. Jadi Nabi Musa ni dia pun sebutlah, kan baik kalau meminta upah je dengan orang kampung ni dak. Jadi nyekik, tengok, bukan nyekik ke Nabi Khadir, nyekik ke orang kampung duduk habis lagi nak marah. Jadi Nabi Khadir kata, dak, ni perpisahan antara aku dengan kamu. Jadi aku akan terangkan balik benda-benda nak sambung tadi. Ada pun pasal perahu tu sebab belakang tu ada raja hok suka rapah perahu orang. Jadi Nabi Khadir ni dibuat satu kemudaratan yang kecil dak, untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Ada pun budak tu dak, budak hok dia bunuh tu adalah dengan sebab perintah Allah Taala, bukan dia nak bunuh, tapi Allah Taala perintahkan dia sebab budak ni dah melalaikan mak ayah dia daripada beribadat kepada Allah Taala. Lalu bila dibunuh budak ni, Allah Taala akan beri gantian anak yang lebih baik. Dan ada pun wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma salihah. Dan Nabi Khadir kata ada pun dinding rumah tadi tu pula. Dinding rumah tadi tu pula dia kata, pasal apa aku bina balik? Kerana dia kata rumah tu sebenarnya dia milik sepasang anak yatim, dua orang anak yatim yang berada di bandar sekarang ni. Dan di bawah dinding tu ayah kepada dua orang anak, arwah ayah dua orang anak yatim ni ditanah harta yang ditinggalkan untuk anak-anak dia. Jadi dibina balik dak, dia bina balik dinding tu. Nabi Khadir bina balik sebab dia takut orang lain pergi gali tempat tu jumpa harta tu ambil ke dia. Jadi Nabi Khadir bina balik dinding tu untuk nak pelihara harta yang ada di bawah tu. Tapi yang menariknya, apa Nabi Khadir sebut? Wa kana abuhuma salihah. Ada pun ayah kedua orang anak yatim ni ialah orang soleh. Orang soleh ni orang mana tuan-tuan? Orang yang memelihara syariat Allah Ta'ala. Tengok tuan-tuan, bila mana orang soleh ni dia memelihara syariat Allah Ta'ala semasa dia hidup.
maka selepas dia mati pun Allah Ta'ala masih pelihara anak cucu keturunan dia. Sehingga kan didatangkan Nabi Khadir yang telah datang daripada mana-mana, yang tak ada kena-mengena kerabat keluarga dengan dia. Bukan kata ada sabit dengan bilah ini dia ke, bukan, tak ada kena-mengena. Tiba-tiba Allah Ta'ala hadirkan Nabi Khadir bina dinding tu untuk nak pelihara harta yang akan ditinggalkan kepada anak dia. Tengok tuan-tuan, sebab tu kan biasa kita tengok ni contoh terdekat bagi kita, orang-orang yang menjadi ulama. Kadang-kadang kalau kita tengok sejarah tok nenek dia mesti ada ulama. Sebabnya tuan-tuan, ulama, orang-orang alim, orang soleh ni, dia biasa mendoakan zuriat keturunan dia supaya Allah Ta'ala pelihara. Maka daripada zuriat keturunan mereka ni, mereka ulama dah, lalu daripada anak cucu keturunan mereka jadi ulama juga. Biasa je gitu. Jadi ni sebagai contoh dah, ihfazillaha yahfazka, peliharalah Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Jadi kita melihat bagaimana pengajaran daripada ayat Quran surah Kahfi ni dah. Bila kita pelihara syariat Allah Ta'ala, kadang-kadang bukan kita je Allah Ta'ala pelihara, hatta sehingga selepas kita mati, anak cucu keturunan kita masih lagi Allah Ta'ala pelihara. Dan kita, sebagaimana kita sebut tadi, tidak ada pemeliharaan yang lebih baik selain daripada pemeliharaan daripada Allah Ta'ala. Baik, jadi kita isyak dah. Baik, jadi kita tak sempat nak habiskan syarah hadis ni. InsyaAllah lah, kalau ada ruang dan kesempatan yang lain, kalau ada peluang, kita akan sambung balik membincangkan hadis ni sehingga akhir. Jadi mudah-mudahan segala apa yang disampaikan pada malam ni sama-sama dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang tersilap dan terkurang tu datang daripada kelemahan diri sendirilah. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.